Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke? Cikgu harap semua sihat dan semoga kita dapat jalani PDPR ni dengan baik, happy dan paling penting sekali jangan stres-stres sikit. Baiklah, untuk hari ni cikgu akan sambung lagi sub-sub topik kita iaitu pemfaktoran ungkapan algebra. Okey, kalau sebelum ni kamu dah belajar 3 kaedah pemfaktoran ungkapan algebra. Yang pertama menggunakan FSTB, yang kedua menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna dan yang ketiga menggunakan pendaraban silang. Jadi untuk kaedah yang keempat ni kita akan menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Kita ada 4 sebutan algebra. Okey. Pemfaktoran ungkapan algebra menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra boleh digunakan untuk ungkapan algebra yang berbentuk ini contoh bentuk ungkapan algebra 4 sebutan, okey. AB tambah AC tambah BD tambah CD. Okey, ni satu sebutan, dua sebutan, tiga sebutan, empat sebutan. Bila ada 4 sebutan ni, bila ada 4 sebutan kita boleh gunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, macam mana caranya? Ada 2 langkah. Pertama, kita gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya ke dalam satu kurungan. Okey, gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya dalam satu kurungan. Okey, kita tengok soalan ni. AB tambah AC tambah BD tambah CD. Okey, kita gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya. Kalau dekat sini kita nampak sebutan yang ada faktor sepunya adalah AB tambah AC, satu sebutan. Kan, ada faktor sepunya, so kita gabungkan, kita letak kurungan, kita gabungkan kedua-dua sebutan tu. Kemudian BD tambah CD kan, ada satu faktor sepunya dekat sini. Jadi kita gabungkan BD tambah CD. Jangan lupa operasi tambah ni, kita masih lagi mengekalkan operasi tambah ni. Okay. Kemudian langkah kedua, bila kita dah gabungkan ke dalam satu kurungan, kita keluarkan faktor sepunya. Jadi kan kita gabungkan dalam satu kurungan tu yang ada faktor sepunya. Kemudian langkah kedua kita keluarkan faktor sepunya bagi sebutan yang ada faktor sepunya tu. Okay. Jadi untuk AB tambah AC faktor sepunyanya adalah A. Maka kita keluarkan A dan kita tinggalkan B tambah C dekat dalam. Jadi kita keluarkan A, ada B tambah C dekat dalam kurungan. Kemudian BD tambah CD faktor sepunyanya adalah D. Maka kita keluarkan D dan tinggal B tambah C kat dalam kurungan. Okey, kita nampak sekarang ni yang dalam kurungan pertama dengan dalam kurungan kedua dah sama kan? Yang ni sebutannya B tambah C, yang ini pun B tambah C. Maka bila kedua-dua sebutan dalam kurungan pertama dan kurungan kedua ni dah sama, bolehlah kita faktorkan dengan cara B tambah C darab A tambah D. Okey, kalau faktor sebutan dalam kurungan pertama ni tak sama dengan sebutan dalam kurungan kedua, maksudnya kita buat pemfaktoran tu salah lah. Ataupun kalau sebutannya sama tapi operasinya tak sama. Contoh yang ni B tolak C. Yang ni B tambah C. Jadi kita boleh samakan sebutan tu dengan cara kita ubah operasi dekat sini. Okey. Cikgu harap kamu jelas dulu sikit-sikit. Kita akan, untuk lebih jelas, cikgu akan tunjuk contoh. Okey, contoh 1. X kuasa 2 tambah XY tambah 6X tambah 6Y. Okey, langkah pertama tadi apa? Kita gabungkan dua sebutan. Okey, langkah pertamanya gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya ke dalam satu kurungan. Okey, kalau yang ni, yang mana sebutan yang ada faktor sepunya? Okey. Kalau yang ni sebutan yang ada faktor sepunya adalah X kuasa 2 tambah XY ni ada satu faktor sepunya kan? Kemudian 6X tambah 6Y pun ada faktor sepunya kan? Okey.
Jadi kita gabungkan letak dalam satu kurungan. Okey, kemudian kita keluarkan faktor sempurna bagi sebutan dalam kurungan tu. Okay, so macam x kuasa 2 tambah xy ni faktor sempurnanya apa? Faktor sempurnanya adalah x. Maka kita keluarkan x, maka yang tinggal adalah x tambah y. Okay, kemudian yang 6 ni pula apa faktor sempurnanya? Faktor sempurna bagi 6x tambah 6y adalah 6. Maka kita keluarkan 6, kita akan tinggal x tambah y juga dalam kurungan. Okey, katakanlah awak tak nampak kan, cikgu macam mana nak tahu ada faktor sempurna ni? Cikgu mana nak tahu apa faktor sempurna bagi sebutan dalam kurungan ni? Okey, kamu boleh buat pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang. Masukkan sebutan x kuasa 2 tambah xy ni. Kemudian kamu tengoklah sebutan ni boleh dibahagikan dengan berapa? Dengan berapa atau sebutan apa kan? Okey, kalau kita tengok sini, kat sini ada x, kat sini pun ada x. Maka kita boleh bahagikan dengan x. Okey. Kita dah bagi dengan x kuasa 2 bahagi x, kita akan dapat x. Y bahagi x akan dapat y. Okey. So sama juga kalau 6x tambah 6y ni kamu tak masih lagi kurang jelas macam mana nak cari faktor sempurna, kamu boleh gunakan pembahagian berulang. Okay, 6x tambah 6y. Kita tengok 6x tambah 6y ni apa yang sama dalam kedua-dua ni yang kita boleh bahagi dengan tepat. 6 lah kan? X dan y ni tak sama. So kita nampak ada 6 kat sini. So, jadi kita bahagikan dengan 6. So bagi 6 kita akan dapat yang tinggal 6x bahagi 6 tinggal x. 6y bahagi 6 tinggal y. Okay. Maka kita keluarkan faktor sempurna itu macam ni. Kemudian kita tengok dalam kurungan yang pertama x tambah y. Dalam kurungan yang kedua pun x tambah y. Jadi kita tahulah kita dah boleh buat tulis jawapan x tambah y darab x tambah 6. Okey, boleh? Okey, cikgu harap kamu jelas. Teruskan lagi dengan contoh kedua. Okey, contoh kedua. 2px tambah 6qy tolak 4py tolak 3qx. Okey, langkah pertama kita gabungkan sebutan yang ada faktor sempurna dalam satu kurungan. Okey, yang mana tu? Okey, kita tengoklah 2px ni ada faktor sempurna dengan tolak tolak 4py ni kan? Sebab kita ada faktor sempurna ada p kat sini kan? So 2 dengan 4 ni pun kita ada faktor sempurna. Okay, kemudian 6qy kita ada faktor sempurna dengan tolak 3qx. Jadi kita dah gabungkan dalam satu kurungan, kita keluarkan faktor sempurna. Boleh buat pembahagian berulang. Okay, cikgu buat pembahagian berulang untuk 2px tolak 4py dulu. Okay, cikgu nak buat pembahagian berulang untuk nombor terlebih dahulu. Okay, cikgu nak tengok nombor dulu. Jadi cikgu tengok 2 dengan 4 ni. 2 dengan 4 ada dalam sifir 2 kan. Jadi kita boleh bahagi dengan 2. Okay. Okay, sorry. Cikgu terus buat kat sini rupanya ya. Okay. Tak apa. Okay, kamu nampak kan 2 kat sini. 2p, yang ni 4p. Kamu tahu kan kita boleh bahagi dengan 2. Okay, 2p, maaf. Okay, bahagikan dengan 2p. Jadi bila 2px bahagi 2p akan dapat x. Negatif 4py bahagi 2p akan dapat negatif 2y. Okay, jadi faktor sempurna bagi 2px tolak 4py adalah 2p. Okay, yang tinggal dalam kurungan adalah x tolak 2y. Okay. 6qy tolak 3x pula. Okay, 6qy tolak 3x. Okay, kita tengok 6 dengan 3 ni ada dalam satu sifir. Okay, kita boleh bahagikan dia. Kita tengok juga ada q kat sini kan. Kat sini ada q, dekat sini pun ada q. Maka kita pun boleh terus bahagikan dengan q.
Jadi 3Q. Kita bahagikan dengan 3Q. 6QY bahagi 3Q, kita akan dapat 2Y. Dan negatif 3QX bahagi 3Q akan dapat X. Maksudnya kita akan dapat 2Y tolak X. Faktor sempurna bagi 6QY tolak 3X adalah tolak 3QX adalah 3Q. Dan yang tinggal dalam kurungan adalah 2Y tolak X. Okey. Kita tengok cikgu cakap yang dekat bawah ni yang dalam kurungan ni kena sama kan? Yang ni tak sama. Yang ni X tolak Y. Yang ni 2Y tolak X. Dia punya operasi tu tak sama. Simbol positif negatif tu tak sama. Jadi apa kita boleh buat kalau simbol positif dengan negatif tu tak sama? Kita ubah operasi dekat luar kurungan ni. Okey. Yang asal-asal ni tambah kan? Yang asal ni tambah. Cikgu ubah jadi tolak. Tolak 3QX. Okey. Nak jadikan 6QY ni, nak jadikan dia positif 6QY, negatif, darab negatif baru jadi positif. Jadi negatif 3Q darab negatif 2Y. Nak jadikan negatif 3QX ni, negatif kena jumpa, kena darab dengan positif. Baru jadi negatif. Maka cikgu buat positif dekat sini, positif X. Okay. So, bila cikgu dah tukar operasi tu, dah sama lah kan? Kita punya sebutan ni, X tolak. Dalam kurungan, sebutan dalam kurungan dah sama, jadi X tolak Y. Yang ni pun negatif 2Y tambah X. Kalau kita terbalikkan, jadi X tolak Y juga kan? Okay, so, bila dah sama, kita dah boleh buat. Kita dah bertulis jawapan kita. So, jawapannya adalah X tolak 2 darab 2P tolak 3Q. Okey. Harap semua jelas. Kalau ada apa-apa soalan, kalau yang anda tak faham ataupun kurang jelas kat mana-mana, boleh terus tanya cikgu. Okey. Jadi itu sahaja untuk perfaktoran ungkapan algebra. Kalau ada mana-mana kaedah yang kamu kurang jelas, kamu boleh rujuk video cikgu ataupun mana-mana video YouTube lain lah yang kamu faham. Okay. So itu sahaja. Terima kasih.